Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Terlebih dahulu, saya bagi pihak kerajaan ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2020 kepada semua warga bomba di Malaysia. Terima kasih kita ucapkan di atas jasa dan pengorbanan anggota bomba dan penyelamat yang telah bertungkus lumus dalam membantu masyarakat bukan sahaja ketika Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP tetapi setiap masa. Dengan tema sambutan tahun ini, Bomba Tonggak Penyelamatan Negara, jasa dan pengorbanan anggota bomba tidak ternilai harganya. Sekali lagi, tahniah di atas sambutan ini dan terima kasih di atas semua jasa anggota bomba dan penyelamat yang bertugas di seluruh negara. Semalam 3 Mei, PDRM bersama dengan ATM telah mengadakan sebanyak 819 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 441,036 kenderaan. Sebanyak 36,434 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 6,567 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menangkap 401 individu berbanding dengan 414 individu sebelum ini kerana engkar PKP yang merangkumi 331 individu yang direman dan 70 diberikan jaminan polis. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP sehingga 3 Mei 2020 adalah seramai 24,081 individu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini bermulalah Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP 5 ataupun dipanggil juga sebagai PKPB, iaitu bersyarat, yang mana sebahagian sektor ekonomi dan industri telah pun dibenarkan untuk memulakan operasi. Oleh itu kini di bawah PKP 5 ataupun PKPB ini, fokus penguasaan PDRM, ATM dan pihak berkuasa lain adalah lebih memfokuskan kepada penguatkuasaan terhadap pematuhan SOP. Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 ataupun Akta 342 masih lagi berkuasa. Ramai yang terkeliru seolah-olah akta di bawah 342 ini tidak lagi berkuat kuasa kerana PKP 5 ini kita panggil PKPB. PKPB juga sama dengan PKP yang lain. Jadi akta ini terus berkuat kuasa. Dan hukuman di bawah akta ini tetap sama, iaitu hukuman kepada pengingkaran kepada PKP ini ialah compound tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak lebih daripada 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Bermakna jika individu melakukan kesalahan di bawah akta ini, di bawah peraturan ataupun SOP di bawah akta ini, maka tindakan boleh dikenakan kepada mereka dengan hukuman kompaun RM1,000 ataupun jika dibawa ke mahkamah, mahkamah boleh menjatuhkan hukuman denda RM1,000 ataupun 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Statusnya sama saja walaupun namanya bertukar daripada PKP kepada PKPB.
Sebenarnya ianya tetap PKP, tetap juga PKP walaupun ada B di hujungnya. Dan bagi tuan punya premis yang gagal mematuhi peraturan ataupun SOP, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang yang sama di bawah Akta 342, malah perniagaan mereka boleh ditutup. Jadi sebab itulah saya ingin sekali lagi mengingatkan, semua peraturan ini diwartakan. Apabila PKP 1 menjadi PKP 2, peraturan di bawah Akta 342 ini diwartakan berdasarkan tarikh permulaan dan tarikh akhir PKP tersebut. Jika diwartakan peraturan di bawah Akta 342 ini, maka peraturan yang diwartakan sebelumnya adalah terbatal. Sebagai contoh, dulu kita ada PKP 4. Kita wartakan. Misalnya, di sebuah kereta maksimum 2 orang. Contoh, saya bagi contoh. PKP 5 kita laksanakan, kita wartakan. Kita masukkan di dalam warta ini, boleh penumpang di dalam kereta adalah 4 orang. Dan oleh itu, peraturan di bawah PKP 4 itu yang diwartakan sebelum ini terbatal kerana kita telah mewartakan peraturan baru di bawah PKP 5. Jadi jika ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan kami masih ingin mematuhi akta dan peraturan di bawah PKP 4, maka ianya salah di sisi undang-undang kerana PKP 4, apa yang diwartakan di bawah PKP 4 sudah pun terbatal dengan sendiri kerana kita telah pun menggantikan dengan peraturan baru di bawah PKP 5. Jadi sebab itulah saya harap kita tidak keliru perkara ini, kerana sekarang seluruh negara termasuk negeri dan daerah tertakluk kepada Akta 342 dan peraturan-peraturan yang diwartakan di dalam PKP 5 ini. Jadi saya harap kita semua sedar perkara ini dan semua rakyat perlu patuh kepada peraturan dan juga SOP di bawah PKP 5 ini. 2 hari berturut-turut kita dapati terdapat peningkatan kes positif COVID-19. Dan ianya didapati berlaku kepada pekerja-pekerja asing yang bekerja di sebuah tapak pembinaan di Ampang. Untuk membendung penularan COVID-19 daripada terus merebak, maka pihak Kementerian Kerja Raya telah pun menutup tapak pembinaan tersebut. Dan sebagai langkah pencegahan untuk seterusnya, mesyuarat hari ini telah bersetuju membuat keputusan untuk mewajibkan semua pekerja warga asing di semua sektor, sama ada pembinaan, perkilangan, komersial yang lain, seperti termasuklah kedai-kedai makan dan sebagainya, mewajibkan semua pekerja asing untuk membuat saringan kesihatan COVID-19 ataupun swab test. Mereka perlu melakukan swab test. Dan kos saringan ini perlu ditanggung oleh majikan mereka, dan Kementerian Kesihatan bercadang untuk memulakan swab test ini di wilayah Persekutuan dan Selangor. Dan seperti saya sebutkan tadi, tapak binaan di Ampang itu telah pun ditutup. Jadi untuk membendung penularan COVID-19 ini, kerajaan akan menutup di mana saja tempat jika ada berlakunya positif COVID-19 di kalangan pekerja mereka. Tak kiralah tapak pembinaan, kilang, mahupun restoran ataupun apa-apa perniagaan. Jika ada kita kesan
terdapat COVID positif di kalangan pekerja mereka, maka kilang ataupun sektor-sektor tersebut akan ditutup serta merta. Sanitasi awam. Sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, iaitu Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan sebanyak 5,217 operasi sanitasi, termasuk di 65 zon kuning dan merah. Sebanyak 8,900 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Semalam, sebanyak 75 operasi sanitasi yang meliputi 21 zon merah dan kuning di 8 negeri, termasuk 40 operasi di Johor dan 12 operasi di Melaka. Sehingga kini, operasi sanitasi telah merangkumi 2,870 bangunan kerajaan, 2,008 tempat awam, 2,182 pusat perniagaan, 1,528 kawasan perumahan termasuk PPR dan 312 pasaraya. Mengenai pusat kuarantin, setakat semalam sebanyak 244 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 241 sebelumnya, yang mana 18,218 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 265 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah dikuarantin wajib. Seramai 27,841 rakyat Malaysia pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020, manakala sejak 17 April 15,393 individu yang dikuarantin wajib telah pun dibenarkan pulang. Untuk makluman juga, kepulangan rakyat kita yang berada di Singapura masih lagi di peringkat 300 hingga 350 satu hari. Tidak ada lagi kepulangan besar-besaran seperti yang dibimbangi oleh ramai pihak. Mengenai penghantaran pulang pelajar, untuk makluman, Kementerian Pengajian Tinggi sehingga kini telah menghantar pulang seramai 16,223 pelajar. Saya tidak melaporkan selama 3 hari mengenai kepulangan pelajar. 1 hari bulan 5, seramai 1,507 pelajar dihantar pulang. 2 hari bulan 5, 4,668 pelajar, manakala 3 hari bulan 5, 4,965 pelajar yang telah pun dihantar pulang. Proses penghantaran pulang berterusan. Mengenai Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, PKPD, saya ingin maklumkan bahawa perintah ataupun PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, di Menara City One, Malayan Mansion, Selangor Mansion dan kawasan sekitar Jalan Masjid India telah tamat semalam, iaitu 3 bulan. Jadi inilah yang saya sebutkan semalam. Apabila tamat, maka mereka adalah bebas untuk bergerak. Jadi sebab itulah saya katakan semalam bahawa parti, oleh kerana kawalan PKPD ini sudah tamat, jadi tidak ada tempat hala tuju lagi bagi parti tersebut, maka sebab itulah kita tempatkan mereka di depo imigresen. Bagi PKPD Pusat Bandar Utama Kuala Lumpur, iaitu di Pusat Bandar Utara, minta maaf, bandar utama dekat rumah saya, sorry. Bagi PKPD Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur, ataupun di berhampiran Pasar Borong Kuala Lumpur, Pasal A dan B yang meliputi Jalan 6 Palang 3A dan 9 Palang 3A,
Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur serta Pasar Borong Kuala Lumpur juga telah ditamatkan semalam. Ya. Walaupun bagi pasal C, D, E dan F di atas nasihat Menteri Kesihatan, kita telah memutuskan untuk melanjutkan PKPD mereka sehingga 12 Mei 2020. Mengenai PKPD yang kita kuasakan di Tahfiz An-Nabawiyah dan sebuah rumah di Batu 23 Kampung Sungai Lui, Hulu Langat juga akan tamat pada hari esok 5 Mei 2020. Manakala bagi PKPD Selayang Baru, Gombak, pasal A dan B juga telah pun ditamatkan semalam. Manakala bagi pasal C, D, E dan F, kerajaan juga di atas nasihat Menteri Kesihatan telah memutuskan untuk melanjutkan PKPD sehingga 12 Mei 2020. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Seperti biasa, seruan saya terus kekal di rumah untuk kekal selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri, ada persoalan ramai dari netizen. Adakah pergerakan rentas negeri dibenarkan dan ataupun masih dalam radius 10 km lagi? Tidak ada lagi 10 km radius di dalam peraturan PKPB ini. Tidak ada lagi. Walau bagaimanapun, rentas negeri masih lagi di dalam senarai yang dilarang. Jadi, rentas negeri masih belum dibenarkan sewaktu PKP 5 ataupun PKPB ini. Okey? Next. Assalamualaikum Datuk Seri. Semalam Datuk Seri menggalakkan orang awam yang mengetahui ataupun yang ternampak tentang pihak-pihak yang melanggar SOP PKPB ini untuk melaporkan kepada pihak berkuasa. Jadi saluran manakah yang mereka boleh gunakan untuk melaporkan aduan tersebut? Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia untuk sama-sama membantu kerajaan untuk memastikan pematuhan SOP di bawah PKPB atau PKP 5 ini. Oleh itu, tuan-tuan yang nampak dengan jelas pengingkaran pematuhan SOP tersebut boleh melaporkan. Yang pertama, kepada balai-balai polis di balai-balai polis yang berdekatan. Yang kedua, kepada pejabat PBT, iaitu Majlis Daerah, Majlis Perbandaran dan lain-lain. Yang ketiga adalah melalui hotline MKN misalnya, iaitu bernombor 88882010 ataupun melalui MyGCC, nombornya 8000 8000 dan beroperasi 24 jam. Dan dalam masa yang sama, jika berkaitan dengan kementerian tertentu, boleh terus melaporkan kepada hotline kementerian-kementerian yang berkaitan. Okey, jadi saya ucap terima kasih kerana saya percaya ramai yang akan membantu kerajaan dari segi ini, dan kalau boleh ambil gambar, kalau ambil video lagi bagus, lebih terbuktilah apa yang dilaporkan. Okey, terima kasih.
Okey, Datuk Seri, berkenaan dengan pergerakan rentas untuk pulang ke bandar untuk bekerja. Jadual perjalanan telah dikeluarkan pada 7 hingga 10 Mei. Jadi kepada mereka yang tidak boleh pulang pada hari-hari tersebut, adakah jadual baru akan dikeluarkan ataupun mereka perlu tunggu untuk habis PKP dulu baru boleh pulang? Jadual yang ditetapkan oleh PDRM hanya 4 hari saja. Ya, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadualnya telah pun ditetapkan. Kalau kita lihat dari segi peraturan, rentas negeri masih tidak dibenarkan. Jadi 4 hari itu adalah pengecualian dari segi peraturan. Pengecualian itu yang dibenarkan hanya 4 hari saja. Lebih daripada 4 hari, maka tertakluklah kembali kepada peraturan, iaitu rentas negeri tidak dibenarkan. Walaupun bagaimanapun, sebelum ini pun sudah ada kes yang melibatkan rentas negeri, tetapi mesti mendapat kelulusan daripada pihak polis. Jadi mana-mana yang dikatakan miss 4 hari yang ditetapkan, jika mereka ingin merentas negeri, mereka mesti melaporkan kepada pihak polis dan mendapatkan kebenaran daripada pihak polis untuk pergerakan mereka. Ya, jadi budi bicara pihak polis lah untuk membenarkan pergerakan. Tapi seboleh-bolehnya saya nasihatkan untuk mempermudahkan, gunakanlah tarikh dan hari yang ditetapkan oleh pihak polis itu untuk kembali ke tempat kerja daripada kampung ataupun sebaliknya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.